sebulan berapa dah? Saya dah boleh beli rumah dah. Gaji you berapa? Dan you nak bayar. Kenapa you tak sewa je rumah? Sewa Macam ada. sewa? Ada sewa rumah untuk baju. Untuk baju je? Banyaknya baju you. RTM adalah lubuk segala-galanya. Apabila kita nak bercakap, contohnya saya bercakap sekarang ni, saya menggunakan bahasa Melayu Johor Riau. Kita tak boleh you alls. Hari ini kita di sini bukan begitu, begini bukan kerana begitu. Kita di sini sebagai penentu misi setia nan satu, kerana saya pasti hari ini satu sejarah akan berlaku. Ya betul. Okey, baik. Itulah dia ya. Yang sebetul-betulnya hari ini kita di sini bukan begini bukan begitu kena begitu. Kita di sini sebagai penentu misi setia nan satu, kerana saya pasti hari ini satu sejarah akan berlaku. My God. Dah 2-3 kali buat rehearsal untuk, orang kata itulah dia tagline tetamu kita, tagline ataupun intro. Setiap kali dia mengacarakan sesuatu ataupun buat program sesuatu, mungkin dia akan nyatakan ayat itulah sebagai intro. Ini dia DJ Sonic, penyampai radio di National FM, guys. Betul, ya. So kita dah kenal lama DJ Sonic ni. Betul. Selalu jumpa dekat event mana-mana, tapi tidak berpeluang untuk berbual. So tadi sebelum kita nak borak-borak tadi dekat podcast Borak Sini Habis Sini, kita dah rasa macam 45 minit dah borak-borak dengan dia. So macam ini dah kira konten podcast dah ni. Tapi inilah dia, rupanya DJ Sonic. Tapi mungkin orang tak kenal ni nama sebenar dia. Okey, baik. Terima kasih kepada Abang Budi yang menjemput saya. Jadi ini antara penghormatan tertinggi dalam karier saya. Serius? Ya, tak pernah sebelum ni ada siapa-siapa yang jemput saya. Jadi ini eksklusif lah. Awak penyampai radio ataupun DJ radio ni, biasanya you guys yang akan interview orang. Ini Abang Budi jadi tetamu. Interview memang saya. Takkanlah tak pernah masuk radio jadi sebagai tetamu. Untuk yang di RTM sudah biasalah, tapi untuk di luar pada RTM mungkin ini adalah pertama untuk saya lah. Jadi saya sangat teruja dan juga pastinya rakan-rakan kita yang baru je menonton kami, terima kasih berbanyak-banyak kepada anda. Nama saya yang sebetul-betulnya Awang Supian bin Awang Hussein. Jadi saya ni berasal daripada Sarawak. Kami tu orang Sarawak lah. Siapa-siapa menonton tu boleh lah terus dengar lah kami orang dua tu. Jadi seperti biasa pada hari ini kita akan kongsikan lah perjalanan-perjalanan ini yang jarang saya kongsikan. Dan insyaAllah perkongsian ini insyaAllah akan membuka sesuatu untuk tahun 2022. Hari tu Budi ada tengok lah kan IG DJ Sonic. So banyak cerita sebenarnya awak dah tampilkan, awak dah expose dekat IG ni. Sekiranya IG ni sebagai satu medium untuk awak, orang kenal awak, and then mungkin media-media nak grab the story tentang kisah awak pun di IG lah. Kat mana lagi kan? Rasanya semua selebriti pun macam tu juga sekarang ni, menggunakan Instagram sebagai tempat platform di mana untuk menyampaikan berita-berita kepada peminat-peminat dan juga media-media lah kan. Betul. Okey. Dekat awak punya IG tu banyak sebenarnya saya kenali budi awak, walaupun tak berpeluang untuk borak-borak macam ni kan. Antaranya lah keperitan DJ Sonic ni. Kita nampak dia macam dia jenis orang yang macam happy go lucky, orang yang macam bila duduk di kota raya macam bersosial dengan gaya dia yang sebegitu. Kita anggap DJ Sonic ni orang yang suka bergaul lah, bergaul sana-sana hinga-binga macam tu Sebenarnya tak. Sebenarnya bila dah tengok dia punya perjalanan career dia sebagai seorang penyampai radio, bukan semudah yang seperti yang saya sangkakan lah. Betul, so mungkin kita cerita daripada awal kesukaran, sebab saya ada melihat awak terpaksa makan Maggi, tidur bawah jambatan, tidur atas kerusi depan sungai waterfront tu. Betul. Sungai ke? Sungai. So mungkin boleh sentuh benda tu. Okey, baik. Untuk makluman semuanya, Abang Budi, 17 tahun sebenarnya saya dah berkecimpung dalam bidang ni. Ini adalah minat saya sejak kecil. Saya dah bagi tahu dengan ayah saya nak bekerja di bangunan Angkasa Puri.
Jadi itulah dia perjalanan saya apabila saya masuk universiti ke mana-mana yang saya lalui, saya akan fokus kepada RTM itu. Tapi sebenarnya tidak semudah yang disangkakan. Sebenarnya saya daripada keluarga yang bukannya kaya, bukannya senang. Kami ada adik-beradik 5 orang, tapi kakak dah meninggal sebab leukemia. Jadi saya yang pertama dah sekarang ni. Jadi saya kena buktikan kepada adik-adik saya kena buat yang terbaik untuk mencapai apa yang saya impikan. Okey, bercakap tentang perjalanan saya, seperti yang Abang Budi bagi tahu tadi, saya pernah tidur di bawah flyover di Kuching, Sarawak, di Jabatan 1. Saya pernah sewa rumah yang hanya sekecil ini saja. Apabila saya masuk ke dalam bilik itu, hanya sebesar badan saya saja. Saya pernah dirompak apabila saya nak balik bekerja. Saya naik perahu tambang. Saya pernah tidur di kerusi waterfront. Saya pernah tak dapat gaji 6 bulan. Saya pernah dihalau daripada rumah. Saya pernah tak makan. Saya mengidamkan seperti biasa, siapa-siapa yang suka makan makanan segera ni, bagi saya RM8.60 itu sangat-sangat mahal. Jadi saya hanya mampu untuk makan makanan yang mungkin harga bawah RM1 ketika itu. Dan apabila saya bercakap tentang pengalaman ni, Allah terus terbayang apa yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya setiap hari saya akan turun bekerja pukul 4 pagi. Saya akan naik perahu tambang. Kemudian saya akan berjalan kaki. Apabila hujan, saya akan berhujanlah untuk ke konti. Konti radio? Di Sarawak FM Sarawak ketika FM. itu. Saya akan berjalan kaki. Kalau hujan, maknanya saya akan basah masuk konti. Di kasut saya akan penuh dengan air. Apabila saya nak balik pula, apabila hujan, saya akan berteduhlah di bawah flyover di Satok tersebut. Jadi saya akan bermalam di situ sampailah pagi. Sebenarnya ini adalah cita-cita saya. Saya melalui perasaan ini, saya tak kongsikan sebenarnya Abang Budi dengan keluarga saya. Mereka pun tak tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada saya di Kuching. Sebab sebenarnya mereka berada di Kapit, Sarawak. Saya tak pernah nak minta duit dengan mereka sebab saya ada adik-beradik yang masih lagi belajar sebenarnya. Jadi saya kekal untuk menjadi seorang penyampai radio. Cita-cita saya adalah untuk ke Angkasa Puri Kuala Lumpur tapi belum tercapai. Jadi saya masih lagi berada di Kuching, Sarawak. Abang Budi, di rumah saya tak ada TV. Saya hanya ada tilam. Dan ketika itu, kalau saya boleh maklumkan, ketika itu agak viral jugalah Akademi Fantasia. Oh, musim? Musim pertama, kedua. Bayangkan ketika itu saya nak tonton tu, macam mana saya nak tonton? Saya akan berdiri di tingkap rumah saya. Saya akan tonton TV jiran saya. Jauh tak? Jauh. Dan you guna tu teropong. Tak, saya akan tengok, saya akan dengar. Jadi saya akan berdirilah 2 jam, kalau 3 jam lah saya akan berdiri. Sebab saya tak ada TV. You minat AF Saya minat lah sebab dalam industri kalau kita menjadi DJ ni, kita nak tahu apa yang berlaku, the current issue-nya lah. Jadi saya akan tengoklah di TV. Apabila keputusan tu, jiran tu pula akan tutup lah tingkap rumah. Maknanya saya tak boleh tengok. Jadi saya melalui kesukaran itulah Abang Budi. Kemudian saya tak boleh bayar rumah. Saya dihalau keluar. Saya banyaklah. Tahun yang sama? 1 tahun. Saya tak makan KFC. Saya tak makan McD. Setahun. Kalau ada mi Maggi 5%, 2%, 3%, saya akan pilih yang 3%. Saya masak menggunakan beras yang dah, ada orang kata beras yang sangat dah pecah-pecah. Itu yang saya makan. Paling murah. Yang paling murah. Sebab saya nak kejar cita-cita saya ketika itu. So ni, adakah gaji yang you terima semasa bekerja tu tidak cukup untuk orang kata tak ada gaji. Tak ada gaji masa tu? 6 bulan. 6 bulan kenapa? Dan ketika itu kenapa tak ada gaji? Satu ketika dahulu apabila kita nak masuk kerja ni dengan kerajaan ni,
kita akan melalui frasa menerima gaji agak lewat. Tapi sekarang alhamdulillah 1 bulan pun dah dapat dah. Bila you dah dapat 6 bulan sekaligus lah. 6 bulan sekaligus. Kira tiba-tiba jadi orang kaya baru. Tak. Habis tu? Sebab kita dah pinjam duit kawan kita. Yalah, bayar hutang pula. Jadi kita kena bayar hutang pula. Dan Abang Budi, sepanjang saya tidur, sebenarnya saya ni kebanyakan masa saya berada di waterfront sebenarnya. Sebab saya tak boleh balik malam. Sebab saya tak ada duit untuk naik teksi ke kereta. Saya bergantung kepada perahu tambang. Dan satu hari apabila saya tidur di atas bangku tersebut, saya tengoklah satu hotel. Saya baring dan saya tengok hotel tu. Dan ketika itulah saya bertekad, kalau saya ada duit, saya nak stay atas hotel tu. Hotel mana? Banyak hotel dekat Hilton. Wow. Dan ketika itu saya rasa kenapa saya tidur di atas kerusi ni dan yang lain tu sangat selesa di atas. Dan saya bertekad, kalau saya ada duit, saya akan tinggal di hotel. Sebab itulah apabila saya berada di Kuala Lumpur, 3 tahun saya duduk di hotel. 3 tahun? Daripada tahun berapa? Sebelum COVID. 2018? 2019, 2020. You di hotel. You sampai di you mula tinggal di Kuala Lumpur ni sebagai penyampai radio tahun berapa? Saya masuk di sini 2010. 2010. Saya stay dahulu dengan adik saya. Adik saya belajar di UIA. Saya masa tu saya tinggal bersama dengan adik saya. Sebelum saya mendapat rumah lah ketika itu. Jadi selama lebih kurang 3 bulan saya berulang-alik daripada sini UIA ke RTM. Sebab satu ketika dahulu apabila kita nak masuk rumah, kita kena bayar deposit 6 bulan. 6 bulan banyak tu. Jadi tak ada duit. Biasa sebulan je. Satu ketika dahulu. Dulu 6 bulan. Bayangkan 6 bulan contohnya kalau sewa rumah tu macam nak beli kereta, deposit kereta. Ya, kalau sewa rumah tu 1,500, 600 ke 1,000, kita kena bayar dahulu. Kita baru je dapat kerja dan perjalanan itulah sebenarnya menyebabkan saya sampai ke hari ini saya menjadi kuat. Macam mana Sonic terlibat dengan dunia penyiaran ni, jadi DJ radio? Sebab Abang Budi, bapa saya kerja di Jabatan Penerangan. Jadi hari-hari sebenarnya bapa saya bawa satu risalah Jabatan Penerangan tu, dia akan bagi kepada kami. Kami adik-beradik adalah pengacara. Adik nombor 2 saya, adik nombor 3, mereka pun terlibat dalam pengacaraan juga. Sebab daripada kecil sebenarnya bapa kami dah dedahkan kami untuk berada di atas pentas. Jadi saya memang meminati bidang penyiaran ni sebab saya suka nak keluar TV. Saya suka nak pakai baju-baju yang macam artis. Saya suka untuk orang tengok saya. Saya suka orang perhati saya. Jadi mungkin faktor-faktor itu yang menyebabkan saya terus berminat untuk menjadi seorang penyampai radio. Abang Budi, kalau Abang Budi pergi ke UiTM Sarawak, rata-ratanya kalau Abang Budi tengok gambar-gambar, rata-ratanya saya adalah pengacara tetap di situ. Saya memang meminati bidang ini sepenuh hati. Saya pernah jadi cikgu, tak berjaya. Berapa bulan? Setahun je. Tapi saya stres. Setahun tu lama dah. Lama. Dikapit. Jadi mak saya dah perasan kenapa saya menjadi seorang yang sangat jahat. Mood saya sentiasa moody. Bercakap dengan mak dengan suara yang kasar, tinggi. Sebab saya rasa itu bukan bidang saya. Kemudian saya lari diri untuk menyertai pertandingan DJ di Sarawak FM. Jadi di situlah bermulanya. Kemudian saya ikuti pertandingan, alhamdulillah saya top 6 dan mendapat kontrak dan bekerjalah di Sarawak FM. Dan di situlah sebenarnya bermulalah perjalanan-perjalanan yang saya maklumkan tadi. You punya suara pun kira satu-satunya penyampai radio ataupun DJ radio yang unik. You punya suara tu. Satu hal lagi, you punya kepetahan bercakap tu cepat. Sebenarnya Abang Budi, kelancaran ni sebabkan saya nak orang
tak nak dengar kelemahan saya. Contohnya, baiklah kepada rakan-rakan kita yang terus saja bersama kami, terima kasih berbanyak-banyak kepada anda kerana terus saja bersama kami. Sebenarnya, saya banyak kekurangan di situ dari segi sebutan saya yang tak sampai, tak bulat. Tapi disebabkan kelancaran itu, orang tak fikir dah. Orang akan fikir, Sonic ni, ya Allah, cakap ni cepat. Abang Budi bagi je apa, insyaAllah saya boleh bercakap sepantas mungkin. Sebab di radio ni, apabila kita senyap 3 saat ni, saya terdiam ni. Ini dah satu kesalahan besar. Disebabkan faktor itulah saya kena bercakap dan terus bercakap. Dikatakan kalau senyap dalam masa 3 saat, memo. You guys kena memo. Itu di RTM. Memo. So berapa kali memo kalau macam tak pernah. Tak pernah dapat memo lagi? Tak. Wow. So you berjaga-jaga lah Macam cakap tu tak boleh and then tunggu 3 saat tu sebab Abang Budi sebenarnya saya dah 17 tahun dalam bidang ni. Jadi sebenarnya kalau Abang Budi nak tahu, RTM adalah lubuk segala-galanya. Apabila kita nak bercakap, contohnya saya bercakap sekarang ni, saya menggunakan bahasa Melayu Johor Riau. Kita tak boleh you alls. Sana tak boleh you alls. Tak ada. Tak boleh. Disebabkan itulah tak boleh campur bahasa Inggeris. Tak boleh. Kalau English sepenuhnya. Jadi itulah sebenarnya antara kelebihan yang menyebabkan orang akan terpersona apabila kami mengeluarkan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jalinan perpaduan tulus dan mulus disantap naluri muhibah mengalun, kalimat berkat disulam, indah barisan kata-kata puitis ditatam penuh anggun senyuman menguntung mengukir memori indah penuh bahagia. Pastinya saya dedikasikan khas kepada anda yang terus saja bersama-sama kami. Terima kasih berbanyak-banyak untuk anda. You dah hafal macam tu? Ke memang dah spontan? Itu permulaan tu kita hafal. Tapi apabila kita tengok majlisnya, kita akan tambahlah perkataan-perkataan yang sesuai dengan majlis itu. Okey. Jadi itulah kelebihan kami. Tak, kalau Abang Budi perasan saya tak mengatakan okay kepada you all. Gitu. Tiba tak. Tapi kalau you akan balas dendam kalau ada acara you jadi MC lah. Tak. You jadi MC. Tak juga? Tak boleh? Saya akan merasakan, sebab saya merasakan saya adalah kelahiran RTM. Jadi apabila saya menggunakan perkataan tiba, contohnya you all, saya rasa itu adalah satu kesalahan untuk saya. My God. Mungkin saya dah 17 tahun. Sebab tu apabila Abang Budi melihat saya menjadi pengacara, Abang Budi jarang melihat saya menggunakan perkataan-perkataan rojak, perkataan-perkataan pasar itu. Jadi sebenarnya itulah kelebihan kami yang menyebabkan orang wow, perkataan-perkataan dia kita jarang dengar. Jadi sebenarnya saya ingin mengajar orang yang menonton saya untuk bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu yang sebetulnya. Tapi lebih daripada itu, sebelum tu you ada mengalami rasa kekurangan diri ataupun rasa rendah diri dengan bentuk suara you yang dikatakan berlidah pendek. Betul. Saya pernah ditolak untuk menjadi seorang penyampai radio. Reject. Bila mula-mula? Mula-mula. Waktu tu saya rasa, ya Allah, kenapa saya di-reject? Ini adalah cita-cita saya. Tapi you tanya sebab apa? Sebab dia kata sebutan saya tak sampai. Contoh Abang Budi, Anda. Saya tak boleh sebut anda. Tapi Abang Budi, saya ni kita akan jadi kreatif. Anda tu saya akan tukar jadi semuanya. Jadi kepada semuanya. Jadi kepada anda. Jadi kepada semua. Jadi di situ saya terus mencari antara perkataan-perkataan yang saya boleh tukar. Apabila ada perkataan yang tak boleh sebut, maknanya saya gunakan perkataan-perkataan itu. Menarik lah. Tak pernah lagi. So, perkataan-perkataan yang you rasa macam ada problem, you akan tukar dengan perkataan yang lain. Sama. Cuma perkataan tu mungkin lebih enak didengar. Sebabkan faktor itu jugalah. Mungkin kalau Abang Budi bercakap sebelum ni, mungkin tetamu takkan menggunakan antara faktor-faktor. Macam kami, saya akan menggunakan perkataan-perkataan sebegini. Ini adalah keistimewaan saya yang boleh membezakan antara host ataupun penyampai yang lain. Itu. Saya tertarik dengan cerita you yang you stay 3 tahun dekat hotel. Dan sanggup bayar 100 lebih lah. Mahal lah. Satu hari pun 100 lebih. Satu hari. So kalau sebulan berapa dah? Saya tak boleh beli rumah dah. Gaji you berapa? Dan you nak bayar. Kenapa you tak sewa je rumah? Sewa ada. Ada sewa rumah untuk baju. Untuk baju je? Banyaknya baju you. Banyak.
Abang Budi, sebenarnya Abang Budi, apa yang berlaku sekarang ni? Rumah sewa dia adalah wardrobe Apa yang berlaku sekarang ni Abang Budi adalah rentetan daripada apa yang saya janji pada diri saya apabila saya berada di kerusi waterfront. Ini adalah janji saya. Impian yang you nak saya hotel. kena buat sebab waktu tu You kena buat saya kena buat sebab ini adalah apa yang telah pun saya janjikan pada malam itu sebelum saya tidur. Saya berjanji satu hari nanti saya nak hidup saya begini. Saya nak stay hotel, saya nak ada satu rumah sebab saya tak pernah melalui saat itu, kesukaran itu ketika itu. Jadi itu sebenarnya terus menjadi motivasi untuk saya. Abang Budi mungkin mengenali saya dan yang lain tak mengenali sebab apabila Abang Budi tengok pelibatan saya, memang saya ada muncul ya untuk program-program hosting. Cuma saya tidak menonjol sebabkan faktor Abang Budi, sebab saya adalah penjawat awam. Saya tidak boleh berkelakuan tidak sopan. Ya. Contoh Abang Budi apabila saya letakkan gambar saya berseluar pendek taklah seksi, akan ada pihak call saya. Boleh delete. Oh my god. Itu kesukaran kami. Dan ini mungkin yang pertama kali saya dedahkan. Pernah kena? Pernah. Saya di gym. Oh, di gym. Dan pakai seluar pendek? Kan kita gym, kita nak tunjuk lah. Kesaduan dia. Badan-badan kita, kaki-kaki kita ni. Dan apabila saya letakkan, terus dihubungi. Tolong keluarkan gambar itu tak sesuai sebab awak adalah penjawat awam. Bila kata penjawat awam ni, kita tak boleh, walaupun kehidupan kita, maksudnya kehidupan kita, personal life kita pun terpaksa dijaga. Betul. Sebab itulah sebenarnya Abang Budi, saya sekarang ni letakkan orang mengenali saya atas bakat saja. Saya tak boleh membuat sesuatu yang kontroversi. Saya boleh je buat satu kontroversi sebenarnya. Cuma saya masih berpegang kepada prinsip ataupun ikrar kami ketika kami menjadi penjawat awam dahulu. Jadi prinsip itu yang saya sentiasa bawa. Saya kena jaga. Berbalik kepada apabila saya di host, saya tak ada guna you all. Sebab saya meletakkan diri saya sebegitu. Itu sebenarnya Abang Budi. Itulah mungkin kita akan lihat tak ramai penyampai radio dekat FM yang dikenali dan diberi liputan. Betul. Disebabkan dia orang pun mungkin segan-segan nak ceritakan kehidupan live dia orang. Betul. Dan apatah lagi kontroversi yang melibatkan dia orang. Misal kata dia terlibat dengan kontroversi tertentu, mungkin akan dapat inilah surat amaran. Betul. Dan kalau Abang Budi tengok penyampai-penyampai RTM, saya antara follower yang paling tinggi untuk Instagram. Famous. DJ Sonic antara yang famous. Tak, dia tak mencapai tahap untuk dikenali. Cuma sebenarnya saya keluar daripada kepompong itu. Rakan-rakan saya lain kata, okey, tak penting sangat, yang penting kita ada gaji setiap bulan. Tapi bagi saya tak. Saya nak ubah persepsi itu agar orang luar tengok kita. Jadi kitalah yang kena ubah Instagram kita, aktiviti-aktiviti kita. Kalau Abang Budi tengok apabila saya ke udara, pakaian saya seakan-akan saya pergi show TV. Sebab itu adalah strategi. Sebab orang ni akan kata, ya Allah, penyampai RTM ni macam orang kampung. Inilah ada yang dulu ada pakai template card pergi konti. Bukan orang tengok pun. Tapi sekarang ada Instagram, kenalah. Ya, sekarang kita ada live. Sekarang ni RTM dah moden dah. Setiap kali kita ke udara, kita akan live macam TV dah. Macam sekarang kita buat sekarang. Boleh tengok dekat TV? Boleh. Jadi orang boleh tengok penampilan kita. Jadi secara otomatiknya dengan perubahan-perubahan ini, makanya saya ajaklah semua untuk kita berubah, untuk kita dikenali. Apabila kita dikenali secara otomatiknya, program kita pun akan dikenali jugalah. Okey, DJ Sonic, mungkin boleh bagi tips ataupun cara yang betul untuk orang kata nak jadi penyampai radio. Dan orang kata tips lah, bagi tips lah untuk penonton-penonton yang berminat untuk jadi penyampai radio, macam mana nak petah bercakap. Abang Budi, sekarang Abang Budi pun dah boleh menjadi penyampai radio. Sebab saya gagap-gagap lagi. Tak, sebab Abang Budi bercakap heart to heart. Heart to heart. Maknanya Abang Budi bercakap tidak, okey, baiklah kepada semua. Itu maknanya kita jauh daripada pendengar kita.
Abang Budi bercakap, saya terus perhatikan setiap perkataan. Maknanya Abang Budi memang ada sifat sebegitu. Apabila kita menjadi penyampai radio ni, kita akan bercakap bukan untuk seorang tapi ramai orang. Jadi apabila kita tengok trend sekarang ni, kebanyakan penyampai kita, mereka lebih bersifat untuk konten. Untuk konten je. Tapi kalau di RTM tak, kita adalah wadah yang akan menyampaikan segala info yang akan diberikan kepada pendengar kita. Yang utama sekali sekarang ni, Abang Budi adalah ilmu penting. Kreativiti kita. Kreativiti. Kreatif Kreatif. Dari sudut cara penyampaian. Vocal. Saya sentiasa bercakap tentang vocal. Cosmetic your voice. Cosmetic your voice. Ya, itu. Untuk wanita, kita kena hidung mancung, kita kena kosmetik tambah ni. Tapi untuk penyampai radio pun ada cosmetic your voice. Cosmetic your voice maksudnya, apabila kita ada situasi ini, kita akan gunakan suara-suara tertentu. Contoh? Baiklah muslimin dan juga muslimat, sekarang masuk waktu sembahyang fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan itu cosmetic your voice. Kita tak boleh bagi tahu ni. Baiklah kepada saudara. Try buat dengan gaya you yang tu yang cepat tu. Baiklah kepada semua yang terus saja bersama kami, sekarang masuklah waktu sembahyang fardu isyak bagi pendengar kan. Kau ni apa? Kenapa dia? Tahulah kau punya signature macam tu. Janganlah buat macam tu. Ya, betul. Jadi kita dah kena tahu. Contohnya juga apabila kita selamat pagi. Hai, selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus saja bersama dengan kami. Inilah dia Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, berbeza. Tadi saya senyum. Sekarang, baiklah kepada anda yang terus saja bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Inilah dia Nasional FM. Beza. That's why Abang Budi, penyampai radio ni dia kena bergerak semuanya. Walaupun tidak dilihat. Okey, baik. Cuba Abang Budi bercakap dengan senyum. Okey, saya bersama dengan DJ Sony sekarang ini. Abang Budi tak senyum. Tak senyum Cuba Abang Budi tak senyum. Saya sekarang ni berada dekat DJ. Sangat berbeza. Itu je lah. Okey, baiklah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Macam tu. Dia kalau DJ Sony ni kena riang Dia punya memang ceria. Okey, dia punya apa? Signature tu dah energy tu kena ada. Sebab saya membawa nama S to the O to the N to the I to the C Sonic. Abang Budi akan melihat perubahan saya apabila saya menjadi pengacara untuk majlis perkahwinan. Saya akan menggunakan nama Awang Supian. Sebab tak pernah lagi bertembung dekat saya dengan akan begini. Sonic. Pertemuan pertama, senyuman diberi, sumpah pahlawan sampai ke mati. Bertemu kita di hari ini merapatkan perpaduan sesama sendiri. Baiklah kepada dia intonasi dia sebegitu. Jadi ini adalah pembelajaran yang mungkin sebenarnya amat bergunalah untuk mereka yang mungkin baru nak berkecimpung dalam bidang pengacaraan. Ada lagi? Kalau dari segi ilmu tu boleh masuk maskom ke ataupun saya tak maskom. Saya adalah marketing student. Sebenarnya Abang Budi, kenapa Abang Budi terpegun tengok saya apabila saya bercakap? Sebab saya menggunakan prinsip marketing itu. Walaupun kita belajar benda lain, tapi kita boleh aplikasikan apa yang kita belajar tu dalam bidang kerja ni. Sebab cara saya apabila saya bercakap ni, Abang Budi, saya akan bercakap menggunakan konsep marketing. Macam mana saya tarik orang mendengar saya, macam mana saya bercakap ketika di atas pentas, itulah marketingnya. Jadi kepada mak bapak ni, nak anak menjadi seorang pengacara ni, tak semestinya jadi maskom. Macam tu. Okeylah, DJ Sonic, kita dah melepasi untuk bahagian pertama ni. Oh, ya ke? Jadinya kita lepas ni kita nak borak lebih panjang lagi. Boleh? Untuk bahagian kedua ni, sebab saya teruja nak mendengar awak punya kisah-kisah cerita hantu ni. Kisah-kisah seram ni. Semasa awak tinggal di hotel 3 tahun. 3 tahun, betul. Awak tinggal dekat hotel. Sebenarnya tu, berani duduk seorang-seorang. Mak ayah saya pun tak tahu saya duduk di hotel. Ini tahulah kalau dia tengok. Mereka tahulah ni. Mesti mereka akan call saya dan kata saya macam okey lah. Juga kita nak tahu juga kisah-kisah kehidupan yang agak sedih. Mungkin sebab baru-baru ni awak punya housemate baru je kenal dia dalam tak sampai setahun. Dia dah meninggal dunia disebabkan COVID. Betul. Dan ada kisah juga macam dia ada kucing dan sampai sekarang
awak bela kucing tu. Kita tak sangka ini betul. Apabila bercakap tentang benda ni, saya macam sebab lah. Jadi kita tinggalkan sebab tu, simpan sebab tu, kita pergi ke bahagian kedua. Sebab banyak lagi bahagian kedua ni kita nak borak ni. Sebab bahagian pertama ni kita like dulu. Alright, kita jumpa di bahagian kedua selepas ini. This is how we do this.